Dekat mana nak ambil? Dekat dalam bahagian apps tu akan ada ruang, dia panggil sebagai ruang answer. Folder and answer tu. So tengok kat situ. Okay. Tak ada tak dapat lagi. Memanglah tak dapat lagi sebab tak bagi lagi yang ni. Yang minggu lepas tu, jap. Awak terus download Awak kena sentiasa buka account apps tu. Sebabnya benda tu akan kekal hari ni je. Maksudnya kalau hari Sabtu saja. Hari Ahad tak ada dah. Dia macam tu. Terus buka kena ambil. Ya. Okay, baik. So, ladies and gentlemen, memandangkan kita dah habis bab kita try buat latihan sikit. Aku tak padam ke ni? Sedihnya. Dah ada jawapan dah. Macam mana nak buat ni? Tak ada masalah. Benda ni mudah saja. It's a photo. Si baik benda mudah saja ni. Sudah soalan mana satu? Ikut soalan dia. Nasib baik ada. Benda mudah kita boleh buat dia. Nampak? Okey, jom. Baru nak jawab aku free. Okey, jangan risau. Soalan ni, awak nampak soalan ni, ini pun akan diberikan kepada awak. Saya akan berikan dekat ruangan jawapan juga. Okey, jom. Tanpa buang masa, jawab dulu soalan nombor 1. ABC dia, senang je. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab A, B, A, B. Sekatan British kurangnya pendidikan. Sekatan British kurangnya pendidikan. Ladies and gentlemen, ada kata betul Lagi, majoriti menjawab A ya. Majoriti jawab A ya. British kokong British kokong Sekatan British Tak dah tengok jawapan tadi. Okey, betul. Jawapan dia. Nombor 1 A. Yes, very good. Okay, baik. Dia macam ni tau, kisah dia. Ni kisah dia, saya cerita kat awak. Kesedaran kebangsaan dalam kalangan penduduk tanah Melayu tidak berkembang sebelum Perang Dunia yang Kedua. Waktu sebelum Perang Dunia yang Kedua, awak kena ingat plot cerita dia dekat mana? Plot cerita dia dekat sini. Dekat British memperkenalkan negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Ingat lagi tak benda ni? Ingat. Awak tahu tak berapa tahun benda ni kekal? Benda ni kekal beratus tahun Negeri Selat daripada tahun 1880 berapa saya lupa dah. Kekal sampai 1941. Beratus-ratus tahun kekal ini British buat. Pasal apa boleh kekal? Sebabnya orang Melayu tak ramai yang bangkit menentang. Orang Melayu tak ramai bangkit menentang. Tapi kita belajar waktu form 3 dulu. Contoh siapa orang Melayu yang bangkit menentang waktu form 3 kita belajar? Contoh siapa dia? Ya, Tok Janggut. Lagi. Yes, lagi kita ada Haji Abdul Rahman Limbong, very good. Dr. Said Maharajalela, very good. Apa British buat kepada mereka-mereka yang bangkit menentang tu? British bunuh kan? Okey, sebab itulah jawapannya adalah sekatan British. Sebab tu jawapannya adalah A, sekatan daripada British. Faham? Okey, itu yang pertama. Okey, nombor 2 pula. Ni apa pula ni? Astaghfirullahalazim. Maklumat berikut berkaitan dengan penyataan politik kemerdekaan yang disiarkan pada akhbar pada awal abad ke-20. Cerita terkukur. Apa yang terkukur pula ni? Mengapakah pernyataan tersebut disampaikan secara terselindung? Astagfirullahalazim. Secara terselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan. Jawapan semua betul. Macam mana korang dapat jawapan ni? Semua jawab D. Dan jawapan D, betul. Kokongan undang-undang. Macam mana awak tahu? Tadi dah nampak jawapan dia. Wajar. Mana boleh gitu, babe? Okey, mari saya cerita sikit kat awak. Cerita terkukur ni adalah cerita satu kisah legenda berkaitan dengan burung. Okay. Waktu zaman tu, nak cerita pasal keburukan British susahlah. Contoh, kalau saya cakap apa, saya buat satu buku. Buku tu tajuknya lah British tak guna. Mau taknya British nampak benda tu, British haramkan, betul? Confirmnya British haramkan, British tak bagi disebarkan ke seluruh tanah Melayu. So, saya kena datangkan satu idea supaya British tak tahu apa yang saya cuba sampaikan. So, saya gunakan maksud tersirat. Jadinya, ladies and gentlemen, mereka gunakan istilah binatang. Analogi, saya pun tak tahulah benda tu. So gunakanlah istilah binatang. Okay, British tak faham bahasa Melayu ke? British faham bahasa Melayu. Cuma waktu tu bila kita cerita pasal contoh buku apa? Buku manusia dan khinzir. Contoh. Manusia dan khinzir. Nak guna bahasa teruk sangat kan?
So waktu tu British nampak, oh buku cerita pasal binatang, tak boleh. Lepaskan je lah. Okay? So, kenapa jadi macam tu? Sebabnya undang-undang. British dah bagi tahu dah mana-mana kisah yang berkaitan dengan penentangan mereka tak akan dilepaskan. So, itulah jawapannya di kokongan undang-undang. Okay, baik, boleh? Okay, soalan yang akan bagi. Okay, next. Nombor 3. Bagaimanakah revolusi industri membawa kesan kepada negara imperialis di Eropah? How is it? Very good, Amelia, Fong, Raudah, Najwa. Ui, power. Okay, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Jawapannya adalah C. Bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Dia macam ni. Baik. Revolusi industri adalah kisah yang mana waktu tu mereka perlukan bahan mentah. Negara Eropah perlukan bahan mentah. Contoh bahan mentah apa dia? Nasib baik jawapan betul. Saya ingat lagi jawapan daripada Form 4 saya rasa. Bahan mentah adalah ikan, ayam, sayur. Saya ingat lagi jawapan-jawapan korang semua. Dengan korang ingat saya tak lupa. Korang ingat semua saya lupa ke jawapan-jawapan tu. Saya masih ingat tahu. Sambung balik. Okey, baik. Bahan mentah waktu tu adalah biji timah yang cukup famous. Okay. Saya nak tanya awak. Satu negara yang kaya biji timah, negara mana? Negara kita lah kan? Kita lah. Waktu tu negara kita dijajah oleh siapa? Dijajah oleh British. Jepun pula. Waktu tu ni British punya kisah, time sebelum Perang Dunia Pertama berlaku, Jerman, diorang pun nak menjajah sebab mereka pun nakkan bahan mentah. Tapi Jerman, dia buka peta dunia, tengok. Okey, ni Filipina kena jajah dengan Spanyol. Okey, tak apalah Filipina Spanyol. Yang ni Indonesia. Okey, Indonesia kena jajah dengan Belanda. Okey, Belanda pula. Yang ni British. Ini tanah Melayu kena jajah dengan British. Kenapa semua kena jajah dengan orang lain? Aku nak jajah apa? So daripada situlah mereka ni Jerman tak puas hati, dia pergi serangnya British, dia berperang dengan France. Berperang habis-habisan. Dengan Belanda semua berperang. Sebab mereka nakkan tanah jajahan. Dan yang lagi dahsyatnya kepada Persian yang baru masuk, saya pernah ceritakan benda ni, saya tak tahu awak ingat. Ni. Sudah. Mana ni? Sudah. Tak jumpa. Oh, ni dia. Cari yang ni jumpa, tak jumpa. Ni kepada siapa-siapa yang baru masuk. Yang lagi dahsyatnya apa tahu? Yang saya macam suka cerita benda ni. Ni Raja Jerman. Ni Raja England. Awak tengok muka masing-masing. Raja Jerman, Raja England, Raja Rusia. Muka sama kan? Awak tahu mereka ni sepupu sepapat? Tak jelas sangat. Okay, saya beritahu mereka ni sepupu sepapat. Ya. Awak bayangkan, Jerman serang sepupu sendiri. Yang ni sepupu ni, dua ni, England, British dengan Rusia berpakat. Kalahkan Jerman. Sepupu sendiri semua tu. Tahu diorang berperang sebab apa? Berperang sebab biji timah. Tapi biji timah bukan dekat negara dia. Biji timah dekat negara orang lain. Maksudnya mereka ni keluarga yang berbawa harta. Tapi bukan harta sendiri. Berbawa harta orang lain. Ambil dia. Kelawar sangat. Sedia ni kelawar sangat. Kelakar. Kelawar lain. Kelakar. Kelawar makanan. Korang ni. Aduh. Bukan kelawar baju. Lupa pula. Sorry, maafkan saya. Okay, next. Nombor 4. Krisis di rantau Balkan memuncak dengan pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary di Sarajevo pada tahun 1914. So, soalan dia, apakah kesan yang dibawa oleh peristiwa tersebut? Okay, most of jawapan betul. Ada seorang setakat ni, 2 orang. Ada yang jawab A, pembentukan kuasa tengah, ada yang jawab D, pembentukan Pakatan Tenteraan. Baik. Kalau awak masih ingat lagi, Austria-Hungary hantar dia punya raja pergi buat lawatan dekat Serbia. Dan lawatan dekat Serbia tu, raja tu buat lawatan macam biasa lah. On the way nak balik, raja tu kena serang, kena bom, kena bunuh. Bila kena bunuh, Austria-Hungary marah. Pasal apa? Hampa semua bunuh gaji aku. Waktu tu lah Austria-Hungary pergi serang Serbia. Ya, Archduke lah ni. Dia lah ni Archduke lah. Archduke Ferdinand. Bunuhlah apa lagi? Dah bunuh kalah apa semua. Austria-Hungary seranglah Serbia. Dan Rusia pula backup Serbia. Bila Rusia backup Serbia, Jerman marah lah. Jerman. Weh, Rusia. Kau pasal apa masuk campur urusan serangan orang ni?
Jerman pergi serang Rusia. Faham? Itu kisah dia berlaku. So, kenapa tu kita panggil? Itulah perang dunia pertama di Eropah. Okey, sudah macam ni. Okay, itulah perang dunia pertama di Eropah berlaku. Itu B. Okay, last question. Nombor 5. Last question. Persidangan damai Paris diadakan pada 18 Januari 1916 bagi membincangkan syarat perdamaian. Benar. C. Menggariskan syarat perjanjian Versailles. Mewujudkan kerjasama antarabangsa. Sabar. Kerjasama antarabangsa kita panggil sebagai Liga Bangsa. Ni kerjasama antarabangsa. Liga Bangsa. Dia ni nama dulu. Nama sekarang PBB. Okay, baik. Ada yang jawab C, menggariskan syarat perjanjian Versailles. Syarat perjanjian Versailles dalam peristiwa perjanjian Versailles lah. Syarat perjanjian Versailles dalam peristiwa perjanjian Versailles. So jawapan dia B. Persidangan damai ni nak kawal kuasa Jerman sebab apa? Sebab waktu tu mereka tahu mereka nak Jerman mengaku kalah. Mereka tahu diorang nak Jerman mengaku kalah dan diorang nak Jerman serahkan semua tanah jajahan. Diorang nak Jerman serahkan semua tanah jajahan yang ada. Okay. Dan awak tahu peristiwa ni lah, peristiwa damai Paris ni lah, ni persidangan damai Paris ni lah, inilah yang menyebabkan Palestin dimasuki oleh Israel. Sebab ni ya, persidangan damai Paris. Palestin dimasuki oleh Israel. Memang punca dia orang ni. Sebab ni lah. Dan for your information juga, awak tahu tak siapa yang tanda tangan untuk Jerman? Siapa yang pergi tanda tangan Jerman? Okey, kami mengaku kalah, kami serahkan semua tanah jajahan kami. Awak tahu siapa yang buat benda tu? Yahudi buat benda tu kan? Orang jom Yahudi kan? Yahudi dekat Jerman pun dia buat, okey, kami mengaku kalah, betul, kami mengaku kalah. Itu yang Hitler marah sangat dekat Yahudi. Itulah kisah dia. So kan, itu sahaja untuk bab 3. Kita sambung minggu depan dengan bab 4. Kita tengok macam mana orang Melayu bangkit untuk dapatkan kemerdekaan. Okay, so antara langkah-langkah awal yang dilakukan oleh orang Melayu, kita tengok minggu depan. So ladies and gentlemen, that's all from me. Semua ni akan diberikan dalam jawapan, insya-Allah lebih kurang dalam 15